Pertama sekali, eloklah kalau kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini. Cuaca ini kita harap merupakan hujan rahmat yang akan membawa rahmat kepada perjuangan kita di Tasik Glugor insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, di waktu yang sama, saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran, saya mengucapkan juga setinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh kepimpinan Perikatan Nasional Tasik Glugor yang memberi ruang kepada saya untuk datang dan insya-Allah dicalonkan sebagai ahli parlimen di Tasik Glugor ini. Tuan-tuan dan puan, kita berkumpul pada malam ini sebagai tanda permulaan pergerakan jentera kita dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Ini merupakan satu tanggungjawab yang besar. Kalau dilihat sekali imbas, apa yang sedang berlaku ini adalah seolah-olah kita sedang cuba mencari kuasa dan mencari tempat, mencari jawatan. Tetapi sebenarnya, ini bukan semata-mata untuk kita mencari jawatan. Ini bukan semata-mata untuk kita mencari kuasa. Tetapi apa yang nak kita lakukan dalam wadah perjuangan Perikatan Nasional ini, yang nak kita lakukan ialah mencari peluang untuk menawarkan khidmat bakti kita. Meneruskan usaha-usaha yang telah dilakukan, dimulakan oleh ahli parlimen terdahulu. Kita mahu meneruskan usaha tersebut atas wadah dan atas nama Perikatan Nasional. Kita sedar bahawa jawatan dan kuasa bukan satu perkara yang akan kekal selama-lamanya. Kita juga sedar bahawa jawatan dan kuasa merupakan amanah. Amanah yang akan dipersoalkan bukan soalkan di hari kemudian. Sebab itulah, bagi kita yang bertugas dan termasuk saya juga, kita mesti menganggap bahawa usaha kita, perjuangan kita, gerak kerja yang kita lakukan dalam pilihan raya umum ke-15 ini adalah sebahagian daripada gerak kerja kita untuk berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Dengan semangat fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan dengan harapan kebaikan itu ada manfaatnya kepada kita dan ada manfaat kepada rakyat yang duduk di sekeliling kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, niat kita hanya satu. Kita mahu memastikan negara kita ini ditadbir oleh mereka yang benar-benar meletakkan kepentingan rakyat di hadapan. Kita mahu memastikan bahawa negara kita ini tidak terus-menerus dirosakkan dengan agenda-agenda yang membawa perangai dan budaya rasuah politik dalam negara. Kita mahu memastikan negara kita ini menjadi apa yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang diredai oleh Allah dan membawa manfaat, bawa faedah kepada rakyat secara keseluruhan. Tuan-tuan dan puan, sebagai jentera pilihan raya, malam ini kita berkumpul, kita sebenarnya untuk melancarkan jentera pilihan raya Perikatan Nasional bagi Parlimen Tasik Glugor. Sebagai jentera pilihan raya, tuan-tuan dan puan merupakan barisan hadapan dalam perjuangan kita. Masanya tidak panjang, tinggal lebih kurang 2 minggu lagi. Ini tempoh masa yang singkat. Tetapi tuan-tuan dan puan akan meluangkan banyak masa dan banyak tenaga untuk memastikan bahawa perjuangan kita ini mencapai kejayaan. Sebagai jentera pilihan raya, jentera yang duduk di bahagian hadapan, di barisan hadapan, kita mesti menunjukkan contoh yang baik. Kita gunakanlah peluang untuk berkempen nanti sebagai peluang juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahawa kita bukan saja-saja bercakap mengenai nak bawa kebaikan dalam negara, tetapi akhlak yang kita tunjukkan, sikap yang kita tunjukkan, perangai yang kita bawa dalam kempen kita, mestilah juga sikap, akhlak dan perangai yang akan dapat menarik, boleh menarik perhatian dan boleh menarik sokongan daripada rakyat. Kita berkempen secara, kita bergerak
dengan satu langkah dan satu niat, kita pastikan bahawa kita tunjukkan contoh yang sebaik-baiknya kepada rakyat di luar sana. Tuan-tuan dan puan, saya nak sebut juga bahawa dengan rasminya apabila saya diumumkan sebagai individu yang akan dicalonkan untuk bertanding di Tasik Gelugor ini, saya faham bahawa dalam Perikatan Nasional ini bukan ada bersatu sahaja. Saya mungkin memegang jawatan sebagai Ketua Penerangan Bersatu Malaysia. Tetapi dalam keluarga Perikatan Nasional ini, kita ada Parti Gerakan. Kita juga ada Parti Islam Se-Malaysia PAS. Dalam keluarga yang besar sebegini, yang ahlinya mencecah lebih daripada jutaan orang, dan apabila kita turun ke Tasik Gelugor ini, bilangan ahlinya juga 3 parti, sudah pasti ada perbezaan pandangan mengenai parti mana yang patut mewakili suara Perikatan Nasional. Secara khususnya kepada rakan-rakan daripada Parti Islam Se-Malaysia PAS, saya amat faham bahawa PAS sudah lama bertapak di Tasik Gelugor. Malahan di seluruh Malaysia, sudah pasti sebagai parti yang masih baru bersatu ini adalah parti yang baru umurnya lebih kurang 6 tahun. Sebagai parti yang lebih lama, sudah pasti PAS menyatakan keinginan mereka untuk juga mewakili suara rakyat Tasik Gelugor. Tetapi itulah dia akhlak yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin parti kita di peringkat kawasan dan bahagian Tasik Gelugor ini. Walaupun di peringkat awal semasa rundingan dijalankan, semuanya menunjukkan minat. Tetapi apabila dicapai satu keputusan oleh pemimpin di peringkat atasan, alhamdulillah kita lihat malam ini sehingga ke belakang sana, saya pun tak tahu berapa kemah yang ada di belakang sana, tapi saya tak nampak ujung dia dekat mana. Dan gabungan yang ada pada malam ini bukan saja daripada Bersatu. Datang juga ahli-ahli gabungan daripada Gerakan dan daripada Parti Islam Se-Malaysia PAS. Ini menunjukkan bahawa parti kita boleh bekerjasama. Setelah keputusan dibuat, kita bulatkan tekad kita dan kita pastikan bahawa jentera kita bergerak atas satu nama sahaja, iaitu nama Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, kita juga kena sedar bahawa dalam kita bergerak secara satu kumpulan, kita bergerak secara satu kumpulan ini yang menggabungkan, kalau di Tasik Gelugor, 3 parti utama. Sila. Kalau di Tasik Gelugor ini menggabungkan 3 parti utama, maka yang berlaku sudah pasti ada proses untuk kita membiasakan diri antara satu sama lain. Kita sebelum ini mungkin tak berapa biasa nak bergerak sekali sebagai satu pasukan. Tapi tiba-tiba kita kena buka UDM ataupun PDM yang mana dalam itu menggabungkan semua parti komponen. Dalam keadaan yang baru inilah, saya amat mengharapkan supaya kita boleh susun jadual gerak kerja kita, pastikan dari segi susunan kerja, pembahagian tugas dan tanggungjawab kita dibuat dengan cara sebaik mungkin. Supaya kalau ada yang kecil hati pun taklah kecil hati sampai bergaduh. Kalau ada yang rasa nak libat macam mana, nak bahagi tugas macam mana, tertanya-tanya apa peranannya, paling tidak pun soalan-soalan itu ditanya dengan semangat untuk memastikan bahawa kita capai kemenangan, bukan untuk menolak dan kemudian melarikan diri. Ini satu perkara yang penting. Sebab kita kena terima hakikat. Ini kali pertama kita menyertai pilihan raya umum secara bersama. Sudah pasti, kalau orang kahwin pun 2-3 bulan pertama tu dia bergolak juga lagi. Apatah lagi kali pertama menghadapi pilihan raya umum secara bersama. Kita pastikan kita ada keikhlasan dan kita jaga adab dan akhlak kita dalam berhubung antara satu sama lain. Pastikan bahawa kita bekerja sebagai satu pasukan. Saya ulang ni banyak kali poin mengenai bekerja sebagai satu pasukan, sebab kita kena ingat
pesanan bahawa kalau sekiranya kita tak susun gerak kerja kita, kebenaran yang tidak tersusun itu boleh dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Kalau sekiranya kita tidak susun gerak kerja kita, tidak susun pasukan kita, tidak tanam semangat untuk bersama-sama buat kerja, maka bawalah mesej kebenaran macam mana sekalipun, tapi yang tak betul itu tetap akan menang. Sebab mereka mungkin lebih tersusun daripada kita. Ini cabaran, tapi kita ada masa 2 minggu lebih kurang untuk buktikan bahawa kita boleh buat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, yang paling penting adalah kita mesti wujudkan kesatuan dalam perjuangan kita. Kita kena yakin bahawa kalau ada kesatuan digabungkan dengan agenda perjuangan kita, kita boleh tawarkan satu gabungan parti-parti politik di Tasik Gelugor ini, satu gabungan yang hebat kepada rakyat di sini. Agenda kita adalah agenda yang murni. Agenda kita, bagi saya, kalau dibanding dengan parti-parti lain, jauh sangat bezanya. Kita lihat yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional pada hari ini. Temanya adalah prihatin, bersih dan stabil. Bagi saya, dalam Malaysia ini hanya kita yang boleh dakwa, boleh tuntut, boleh claim bahawa kita bawa agenda prihatin, bersih dan stabil. Orang lain sebutlah macam mana pun, tapi hanya kita yang telah membuktikan bahawa agenda keprihatinan kita diterjemahkan dalam amalan kerajaan. Kalau dilihat 22 bulan Perikatan Nasional menerajui kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada masa itu, negara kita menghadapi krisis. Krisis kesihatannya, krisis ekonominya, juga berdepan dengan krisis politiknya. Dalam keadaan negara kita menghadapi krisis, Perikatan Nasional inilah yang memimpin negara. Memastikan bahawa negara kita tidak melupakan rakyat yang memerlukan bantuan pada ketika itu. Keadaan ekonomi mencabar, maka kita wujudkan pelbagai bentuk bantuan, pelbagai skim yang ditawarkan oleh kerajaan untuk memastikan setiap lapisan masyarakat akan dapat bantuan-bantuan yang diperlukan oleh mereka. Begitu juga kalau kita bercakap mengenai kerajaan yang bersih. Kalau kita lihat parti-parti lain, kita lihat contohnya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kedua-duanya sedang bergelumang, pemimpin mereka bergelumang dengan pelbagai kes mahkamah. Kalau dilihat secara betulnya, Pakatan Harapan, pemimpin tertingginya masih ada kes mahkamah sehingga hari ini. Masih belum selesai kes gangguan seksual. Ditambah lagi di sebelah Barisan Nasional, tak payah cerita pun tak apalah. Sebelah Barisan Nasional, siapa yang tak tahu mengenai kes yang membawa bekas pemimpinnya ke penjara dan pemimpin yang ada mungkin ke penjara juga. Ini yang memaksa kita menghadapi pilihan raya umum ke-15 hari ini. Jangan sekali-kali kita lupa. Kita ni terpaksa berkumpul tengah-tengah hujan ni bukan sebab kita mau berkumpul tengah hujan. Tapi kita berkumpul tengah hujan ni sebab ada 2-3 orang kat sebelah atas dalam parti sebelah sana yang takut kalau tunggu lama sikit, mahkamah buat keputusan dulu, tak ada pilihan raya, dia masuk dalam dah. Sebab itu dipaksa, walaupun tahu sekarang ni musim tengkujuh, banjir nak melanda, dipaksa pilihan raya ke atas kita. Strategi mereka mudah. Strategi mereka ialah kalau sekiranya peratusan pengundi dapat dikurangkan dan mereka dapat keluarkan core voters mereka, dia ada peluang yang lebih tinggi untuk menang. Sebab apa? Sebab dia takut dengan kuasa rakyat. Dia takut kalau sekiranya rakyat buat keputusan, maka keputusan itu tidak memihak kepada dia. Kalau buat pada masa yang orang senang keluar mengundi, mungkin keputusan itu tidak memihak kepada dia. Sebab itu dipaksa kepada kita pilihan raya waktu lah ni. Sepatutnya bukanlah ni. Sepatutnya masa ni kita bersedia, kita parti politik ni, bersedia untuk membantu rakyat menghadapi banjir, menghadapi bencana alam. Tapi itulah dia, kita terpaksa bersedia juga untuk pilihan raya. Tak apa, kita harung.
Tetapi kita kena ingat dan beritahu rakyat yang susahkan mereka dengan pilihan raya ini bukan kita. Dan kenapa mereka sanggup menyusahkan rakyat? Sebab pemimpin mereka tahu bahawa diri mereka sendiri itu tidak bersih. Ini amat berbeza dengan kita. Kalau dilihat tuan-tuan dan puan, siapa boleh persoalkan kredibiliti dan integriti Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang? Saya rasa siapa-siapa yang nak cuba persoalkan integriti dua manusia ini, dia akan buat kerja sia-sia. Tidak ada cacatnya dari segi rekod mereka dalam memperjuangkan integriti. Ini yang kita tawarkan kepada rakyat. Di waktu parti-parti lain menawarkan pemimpin yang ada rekod yang tercalar, kita menawarkan pemimpin yang boleh jadi Perdana Menteri dari kalangan mereka yang bersih. Dan kita kena bagi tahu kepada rakyat di luar sana. Kita kena bagi tahu kepada pengundi-pengundi di Tasik Gelugor ini, sebenarnya pilihan raya umum ke-15 ini, walaupun dia keluar mengundi di Tasik Gelugor, tetapi sebenarnya yang kesan daripada dia pangkah di mana itu ialah akan menentukan siapa yang akan naik ke kerusi sebagai Perdana Menteri di Putrajaya. Ini satu keputusan yang besar. Bukan setakat nak pilih siapa yang boleh jadi wakil rakyat. Tetapi keputusan siapa yang menjadi wakil rakyat itu akan menentukan sama ada Perdana Menteri kita ialah Anwar Ibrahim atau Zahid Hamidi atau Muhyiddin Yassin. Ini keputusan yang besar yang perlu difikirkan secara rasional. Dan kita kena cerita kat pengundi, salah pilih naik Zahid Hamidi. Lah ni pula, dia pening kepala sikit. Saya dah seminggu lebih dah. Duk pusing kat kampung-kampung ni. 3-4 kali. Bukan 3-4 kali, lebih daripada tu. Bila jumpa dengan pengundi, petang tadi pun jadi lagi. Yang mana bila saya kata, ni saya mai parti sama dengan Datuk Syahabuddin. Mereka kata, oh parti sama dengan Datuk Syahabuddin, boleh. Kami memang sokong dah, daripada dulu kami sokong. Saya bila dengar mereka kata daripada dulu kami sokong ni, tu maksudnya dia fikir parti lain tu. Bukan fikir yang tulis nama Perikatan Nasional ni, dia fikir parti lain. Jadi ada cabaran bagi kita juga untuk menjelaskan bahawa kalau dia nak kerajaan yang bersih, pilihannya ialah Perikatan Nasional. Dan logonya kita kena cerita macam mana. Ada juga saya jumpa kawan-kawan yang kata, tak, kami sokong bersatu saja. Tak, kami sokong PAS saja. Dia tak tahu lagi, bukan tak tahu, dia tak berapa sedar lagi bahawa dua-dua parti ni, termasuklah juga gerakan, dah berhimpun di bawah satu lambang yang namanya Perikatan Nasional. Ni pun nak kena cerita kepada para pengundi. Tapi saya nak balik pada poin saya tadi, yang mana kita sahaja yang boleh claim bahawa kita menawarkan kerajaan yang bersih. Kalau sekiranya tidak dicerita kepada pengundi di luar sana, maka akibatnya negara kita ini akan kembali ke situasi sebelum pilihan raya umum ke-14. Saya pasti di Tasik Gelugor ini itu bukan perkara yang kita kehendaki. Begitu juga tuan-tuan dan puan, kalau kita bercakap mengenai kerajaan yang stabil. Ada parti di sebelah sana yang cuba nak curi perkataan stabil ni daripada kita. Dia letak dalam slogan dia perkataan stabil, kestabilan. Konon-konon dia saja yang boleh bawa kestabilan. Tapi kita kena ajak pengundi-pengundi kita tengok dengan cara yang rasional dan dengan cara yang objektif. Siapa sebenarnya boleh bawa kestabilan? Kalau dilihat, hari ini Pakatan Harapan. Pakatan Harapan sedang bergolak dalam DAP, parti yang menguasai pentadbiran di Pulau Pinang hari ini. Dalam DAP, sejak Anthony Loke mengambil alih sebagai Setiausaha Agung, berlaku pertembungan antara kem dia dengan beberapa kem warlord-warlord lain dalam DAP. Sehingga hari ini, dia masih belum aman tenteram lagi. Sehingga apabila dinamakan calon-calon daripada DAP, banyak tempat yang protes.
Begitu juga kalau dilihat dalam Barisan Nasional. Barisan Nasional sedang cuba tunjuk seolah-olah mereka lah parti yang stabil dalam negara kita. Tetapi hakikatnya tuan-tuan dan puan, mungkin untuk nak masuk ke pilihan raya ni dia bolehlah tunjuk seolah-olah dia stabil sikit. Sebaik saja tamat pilihan raya umum ke-15, UMNO dan Barisan Nasional terpaksa bersedia menghadapi pemilihan dalaman parti. Krisis pertama saya jangka akan mereka hadapi ialah krisis dalam pemilihan siapa nak jadi Perdana Menteri. Kalau perasan lah ni, tak sebut dah pasal Ismail Sabri jadi poster boy, jadi calon Perdana Menteri, tak sebut dah. Kenapa Presiden UMNO Zahid Hamidi nak jadi begitu pemurah bagi jawatan Perdana Menteri kepada Ismail Sabri naik presiden dia kalau Barisan Nasional menang. Begitu juga, itu krisis pertama, krisis nak pilih siapa jadi Perdana Menteri. Dan dia akan terus bergolak sehinggalah pemilihan nanti. Katalah kalau betul Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, akan berlaku persaingan siapa nak jadi Presiden UMNO. Mana mungkin parti yang tidak stabil seperti Barisan Nasional, UMNO terutamanya, dan seperti yang berlaku dalam Pakatan Harapan, tadi saya cerita pasal DAP. Kalau cakap pasal PKR, lagilah ceritanya. Apa sebaik saja Rafizi naik sebagai timbalan presiden, dengan terbuka dia mencabar otoriti Anwar Ibrahim selaku presiden. Mana mungkin parti-parti yang dalaman dia sendiri tak stabil nak bawa kestabilan dalam negara kita. Yang stabil hanya kita. Perbincangan kerusi dalam Perikatan Nasional. Saya tahu sikit-sikit lah apa yang berlaku di sebelah atas. Berlaku dengan cara yang harmoni. Penamaan calon dalam Perikatan Nasional berlaku dengan cara yang harmoni. Rundingan-rundingan mengenai perkara-perkara baru yang sedang berlaku. Tiba-tiba Syahidan Kasim jadi calon juga dengan ceritanya. Dah rasmi ke? Rasmi dah kot Syahidan Kasim ni. Dah rasmi. Berlaku dengan cara harmoni juga. Kestabilan yang ada hanya ada dalam Perikatan Nasional. Kalau sekiranya kita nak bercakap mengenai kerajaan yang stabil selepas PRU 15, yang boleh bawa kestabilan itu hanya kita. Dua parti lain tak boleh bawa kestabilan ini. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, dalam kita berkempen di Tasik Gelugong, kita kena pastikan bahawa kita tackle isu-isu tempatan. Saya duduk berjalan ni, saya nampak beberapa perkara yang saya tak sangka sekali. Ialah jam kat Tasik Gelugong ni, dia lebih kurang dekat nak sama macam KL juga sikit-sikit. Nak masuk daripada Penang, daripada pulau nak main sini, ataupun sini nak pergi ke pulau waktu pagi-pagi, jam boleh tahan. Kalau pergi ke kawasan yang sawah, pergi ke kawasan Bendang, ada macam-macam isu ditimbulkan. Harga racun, harga baja. Ada beberapa tempat dia ada pencemaran sumber air. Ada juga masalah tanah jerlus. Begitu juga ada masalah dari segi ketidakseimbangan, dari segi pendapatan isi rumah. Ini semua adalah isu-isu yang kita kena tackle di Tasik Gelugong. Di waktu yang sama, jangan lupa mengenai agenda lebih besar dalam negara, iaitu kerusi di Tasik Gelugong akan menyumbang kepada siapa yang bentuk kerajaan di Putrajaya nanti. Dan rakyat Tasik Gelugor kita mesti ajak untuk buat pilihan yang baik untuk Tasik Gelugor dan pilihan yang baik untuk negara kita, insya-Allah. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan, saya pun faham besok ialah hari penamaan calon. Jadi saya tak mau lama-lama sangat malam ni, hari pun tengah hujan lagi. Dengan itu tuan-tuan dan puan, saya amat berharap supaya kita boleh bergerak sebagai satu pasukan. Selain daripada saya menzahirkan penghargaan saya kepada Perikatan Nasional di Tasik Gelugor ini kerana sudi untuk menerima saya dan sudi untuk bekerja bersama-sama dengan saya untuk memastikan kerusi Perikatan Nasional di Tasik Gelugor dapat dipertahankan. Selain daripada saya menzahirkan penghargaan saya kepada semua yang hadir pada hari ini sebagai jentera kita, saya juga nak mengajak supaya kita pastikan, kita bulatkan tekad kita, kita kuatkan semangat kita,
kita tunjukkan akhlak yang baik, qudwah hasanah kepada rakyat, kepada pengundi, supaya mereka yakin kepada kita dan mereka mahukan kita. Kita bawa mesej yang positif. Kita bawa mesej perpaduan. Kita bawa mesej kemakmuran, kekayaan negara mesti dikongsi secara bersama oleh rakyat pelbilang agama, pelbilang kaum, pelbilang bangsa. Di Tasik Gelugor, demografinya, campuran kaumnya bukan orang Melayu saja, tapi ramai juga daripada masyarakat Cina dan masyarakat India. Kita kena pastikan mesej kita, perjuangan kita, matlamat kita ialah bawa kemakmuran kepada semua tanpa mengira latar belakang. Kita kena pastikan bahawa dalam gerak kerja kita, kita menangi hati rakyat dan pastikan bahawa jentera kita ini, tuan-tuan dan puan, disusun sesuai dengan firman Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sayang, cinta kepada mereka yang berjuang di jalannya dalam satu saf, seolah-olah mereka ini adalah bangunan-bangunan yang tersusun. Tengok bangunan kat sebelah kita, ada yang jadi ada cermin, ada pintu, ada dinding, ada tiang pegang tangga tu. Ada yang jadi ruang tamu, ada yang jadi bilik, ada jadi ruang pejabat. Kalau semua nak jadi pintu saja, tak jadi bangunan. Kita kena pastikan kita susun jentera kita seperti itu juga, insya-Allah. Dan kita doakan supaya perjuangan kita ini diberkati. Kita doakan supaya perjuangan kita ini dirahmati. Kita doakan supaya perjuangan kita ini mencapai kemenangan dan diredai, insya-Allah. Jadi lah ni, kalau boleh, saya minta kita semua bangun saat. Kita bangun saat. Kalau saya jerit perikatan, tuan-tuan sambut dengan nasional. Boleh? Boleh? Jadi tuan-tuan, saya harap supaya kita boleh bekerja sama-sama untuk memastikan bahawa Perikatan Nasional menang di Tasik Gelugor ini, insya-Allah. Perikatan! 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 Takbir! Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.